الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmat-Mu, jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya muliakan penganjur SPAQ Sabah Pecinta Al-Quran iaitu Sahibul Fadilah Wafas Sabariah. Seterusnya barisan moderator, para penaja, pihak pengurusan SPAQ. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah serta keluarga SPAQ yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya nak buat selamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jal. Dengan izin dan rahmatnya kita berada pada hari ini, pada hari yang ke-10 Jamadil Akhir, yang mana kita berada lagi lebih kurang lagi 20 hari lebih kurang, insya-Allah kita akan masuk ke dalam bulan Rejab. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberkati dan mempermudahkan segala urusan kita semua dan dapat kita sama-sama berada masuk dan mendapat keberkatan dalam bulan Rejab, insya-Allah, amin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sebelum kita membincangkan tentang kitab ataupun pengajian kita ni 40 hadis tentang adab ni, jadi sebagai mukaddimah yang mana saya kira penting dan relevan lah sekarang ni untuk kita bincangkan, yang mana ibu-ibu sekalian tentang doa yang kita biasa baca dalam bulan Rejab, iaitu apa dia kan, kita biasa baca kan, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam Rejab dan Sya'ban dan sampaikanlah ke dalam Ramadan. Jadi doa ni
yang mana kita biasa baca ni walaupun dia bersumber kepada hadis yang dhaif, hadis yang dhaif, tapi dari sudut amalan ni tak ada masalah lah. Tak ada masalah kerana kita pun dah sebut dalam bab apa doa ni dia ada keluasan. Kan apa je kita nak doa, maka mintalah. Kan sungguh-sungguh kita minta walaupun dia daripada hadis dhaif, hatta dia hadis yang katalah maudhu' palsu sekalipun, dia tidak ada masalah. Kan? Sebab apa kita doa ni bebas. Cuma kalau bila hadis tu palsu, maka janganlah kita kata oh ni hadis yang Nabi suruh kita baca. Ni hadis ni Nabi baca, apa doa Nabi baca. Tak boleh lah, dia kena buanglah klaim nama Nabi tu. Kan? Jadi sekadar kita baca ni sekadar doa yang umum lah yang kita nak amalkan. Itu tak ada masalah. Jangan kita klaim nama Nabi je. Kan itu antara disiplin bila kita berdoa menggunakan hadis yang dhaif ataupun mungkin ada hadis yang palsu lah. Dia tak ada masalah, bebas lah. Biasanya tak ada pun yang bercanggah dengan syarak. Kan boleh je kita amal. Cuma bebas sekalian satu persoalan yang dibangkitkan lah, yang saya kira bebas sekalian mungkin pernah dengar jugalah isu ni, iaitu katalah kita ambil contoh seorang hamba Allah ni, nama dia adalah katalah nama dia Ali, Ali dengan Ahmad. Jadi Ali dengan Ahmad ni mereka ditakdirkan akan meninggal pada nisfu Sya'ban. Bila? Pada 15 Sya'ban. Katalah Ali ni dia amalkan doa Allahumma barik lana tu. Dan Ahmad pula dia tak baca doa. Okey. Persoalan kat sini, katalah Ali tu dia baca doa minta sampai kepada Ramadan kan. Tapi tetap dia akan juga meninggal pada bulan Sya'ban tu, 15 Sya'ban. Ahmad pun sama, dia tak doa pun dia akan meninggal pada 15 Sya'ban. Jadi kat sini kita mungkin akan terfikir ataupun ada orang bagi tahu, baik tak payah baca doa tu. Kan maknanya baca ke tak baca sama je. Tak ada beza pun. Dan kita fikir logik lah kan kat situ kan. Tak ada beza. Bukannya boleh ubah takdir. Sebab kematian ni antara qada yang mubram. Takdir Allah dan pelaksanaannya tak boleh ubah. Mesti akan berlaku pada waktu yang telah ditentukan. Kan? Dia bukan macam qada mu'allaq. Qada mu'allaq boleh berubah lagi. Contoh isu tentang kejayaan. Kan? Ke dalam peperiksaan ke, interview temuduga, kerja ke. Jadi selagi mana tidak keluar hasil keputusan dia, selagi itu ada ruang untuk kita ni harapkan perubahan. Macam-macam boleh. Contoh ada orang ni nak exam, so dia mungkin tak ready awal-awal. Last minute tu dia baca. Lepas tu dia baca-baca, dia sungguh-sungguh minta kepada Allah. Lepas tu dia masuk exam, keluar ke soalan yang sama yang dibaca. So last minute dia baca tapi dia boleh ingat, dia boleh kuasai, dia boleh jawab dengan baik. Ataupun kalau itu cara yang baik lah. Kalau cara tipu sikit, dalam peperiksaan tu mungkin dia bawa jawapan lah kan, jawapan dia letak dalam poket ke kan, disembunyikan. Betul pergi tandas dia tengok, dia tiru jawapan dia, contoh lah. Cara jahat juga, tapi nak kata di situ dia usaha untuk nak mengubah apa nasib dia yang asalnya mungkin dapat teruk, dia nak ubah, nak dapatkan yang terbaik, mungkin nak lulus kan. Jadi boleh berubah, tapi takdir kematian tu tak boleh nak ubah. Jadi doa tu nak baca tak baca sama je. Kita mungkin terfikir yang tu lah kan. Jadi ibu sekalian, kat sinilah adanya perbezaan. Perbezaan apa? Kematian sama je. Perbezaan dari sudut seorang tadi yang Ali tu dibaca, Ahmad tak baca. Jadi Ali yang baca ni, doa dia ni menjadi saksi di hadapan Allah yang dia nak sangat sampai ke dalam Ramadan. Dia nak sangat peluang beribadah dalam Ramadan. Sebab kita bebas sekalian, mungkin tahun hijrah ni kita sampai Ramadan. Tapi sampai satu saat nanti, mesti kita takkan sempat masuk Ramadan. Itu tak boleh orang nafikan. Mesti ada kan? Ataupun mungkin dalam Ramadan dia akan meninggal ke, mungkin lepas Ramadan tu dia dah meninggal. Maknanya
Dia mesti ada satu waktu tu dia tak sempat nak sampai Ramadan yang akan datang. Kan dia akan meninggal juga. Ini tak ada orang boleh tolak. Memang ini fakta dia. Kan? Jadi sebab itu ibu sekalian, kita kena ingat perbezaan. Kan? Orang yang baca doa tu dan orang tak baca. Jadi orang yang baca tu, dia harap sampai. Maka kalau tak sampai, tak mustahil. Doa tu menjadi sebab apa yang diminta pada Allah tu, kan? Apa yang dia ibadah pada bulan Rejab Syakban, boleh dapat ganjaran pahala seperti beribadah seolah-olah beribadah dalam bulan Ramadan. Tak mustahil. Sebab dengan doa tadi tu, dia meletakkan istirja, dia mengharapkan, dia meletakkan pengharapan ke hadrat Allah. Jadi tak mustahil Allah jadikan amal ibadah dia tu seolah-olah beribadah dalam Ramadan. Tapi berbeza kalau orang tak doa langsung, tak ada perasaan, tak ada permintaan. Jadi kebarangkalian Allah takkan bagi pun. Apa yang dia nak pun Allah takkan bagi. Kan? Dan sebab apa? Tak ada permintaan. Tak ada satu pengharapan. Kan beza kan. Sebab itu nak sebut kat sini. Maka ibu sekalian, kita amalkanlah kan. Apa pun bab doa sangat penting. Sebab itu kita sangat-sangat penting kan. Kerana doa ni boleh mengubah sesuatu yang qada yang mu'allaq. Kan dia tak semua pun tapi ada yang boleh berubah. Contoh tadi itulah tentang kejayaan. Contoh juga dalam bab isu jodoh. Kan ada usaha dia akan ada perbezaan. Doa dia akan berbeza. Lepas tu kita suka minta orang doa kita. Minta orang-orang yang baik doakan kita. Kan minta mak ayah doakan kita. Jadi ibu sekalian nak kata kat sini, kesimpulan dia, janganlah putus berdoa. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Jadi kalau ada orang pertikai doa tu kan, kenapa nak baca, bukan boleh ubah takdir. Kita kena ingat, bukan masalah ubah takdir, tapi kita harap sangat kalau tak sampailah Ramadan tu, yang kita buat sepanjang bulan menantikan Ramadan tu, kita beribadah semua, itu diterimalah, diangkat sebagai amalan yang diberikan ganjaran seolah-olah beribadah dalam bulan Ramadan. Tak mustahil. Boleh berlaku dengan izin Allah. Kat situlah terletaknya the power of doa. Kelebihan, kekuatan, keistimewaan berdoa kita ni insya-Allah. Jadi ibu-ibu sekalian, itu yang pertama mukadimah, yang kedua lupa nak bagi tahu. Kita biasa pada hari Khamis kita bertemu kan, hari Khamis. Tapi Khamis yang lepas saya dah maklum dah dengan Bunda Ania lah yang arrange tu. Yang mana saya ada program cuti sekolah. Sebab saya selain daripada mengajar sekolah, selain daripada buat kuliah fizikal surau masjid dan online ni, juga ada buat program lah, program-program cuti sekolah. Jadi minggu yang lepas tu, yang baru lepas, dari Isnin sampai hari Khamis, ada 3 program. Satu tu saya join dengan kawan, buat 4 hari kat Kelang. Lagi 2 ni bawah saya punya sendiri lah, konsultan sendiri. So hari Selasa tu di Keramat, hari Khamis tu di Kubu Gajah. So Khamis tu tak dapat ni lah, tak dapat kuliah kan. Jadi itu yang maklum tu tak dapat. Jadi kalau ada ganti bolehlah gantikan. Jadi itulah alhamdulillah kita bertemu pada pagi ini. InsyaAllah. Minggu depan tak pasti lagi. Ada satu program tu pending. Tak tahu lagi, dia tak bagi respon, kena follow up. Tak tahu, insyaAllah. Kita tengoklah macam mana TV sekalian. Ada rezeki kita bertemu hari Khamis nanti. Tak ada, mungkin kita akan ganti waktu lain. Ataupun mungkin kita jumpa lagi pada masa-masa akan datang, insyaAllah. Yang penting ibu sekalian, kita bertemu ni mudah-mudahan adalah manfaat untuk diri saya dan juga ibu-ibu ayah-ayah sekalian, insyaAllah. Jadi ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, kita teruskan dengan adab kita. Kita adab 40 hadis tentang adab, iaitu kita Al-Arba'un Al-Malayubiyah. Yang mana kita akan lihat pagi ni pada adab yang ke-25. Adab yang ke-25. Okay, tajuk tu silap sikit. Ni tentang adab tidur. Adab tidur. Tajuk tu silap tu. Ni tajuk yang lama ni. Adab tidur. Adab nak tidur. Jadi ibu-ibu sekalian, ini sebenarnya dia kesinambungan dari apa yang kita dah pun belajar dalam sunnah, kitab 100 sunnah, dalam bab tentang tidur. Dia ada kesinambungan, ada yang sama, berulang lah. Dan ada yang kesinambungan. Tapi tak apa, alang-alang kita dah bincang ni, so kita ulang kaji sikit dan kita bincangkan juga.
Menerusi kitab ni pula apa yang diberikan huraian. Ada hadis yang lain ada hadis yang baru, ada hadis yang berulang. Baik, jadi ibu-ibu sekalian, ni hadis yang pertama. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain insyaallah amin. Pada adab yang ke-25, adab ketika nak tidur, Syekh meriwayatkan hadis dalam bab ini daripada gurunya Syekh Haji Sanusi bin Haji Saleh dari Tokai, Kedah, dengan sanad yang bersambung kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila seseorang di antara kalian mendatangi tempat tidurnya, hendaklah dia memegang ataupun mengambil bahagian dalam kainnya dan mengibaskannya pada tempat tidur, lalu menyebut nama Allah padanya. Jadi sebutkan bismillah. Sesungguhnya dia tidak aku apa yang datang pada tempat tidurnya selepas ia meninggalkannya. Tidak ada apa-apa yang akan datang kepada tempat tidurnya selepas ia meninggalkannya. Hadis sahih riwayat Muslim 2714. Riwayat tu pun saya tersilap tulis dia sebenarnya slide yang lama ni. Baik, jadi hadis yang sahih riwayat Muslim 2714. Baik, jadi ibu-ibu sekalian, ini tentang tidur, dan kita dah bincang dulu dalam bab tidur dalam satu sunnah. Salah satunya adalah kita nak tidur, kita pastikan kita melakukan iaitu mengibaskan tempat tidur. Itu adalah sunnah. Jadi kibas ni maknanya kita inilah kata bersihkan tempat tidur tu. Kan kalau contoh kita biasa pakai hari ni pakai tilam kan. Pakai apa ni mungkin cadar tu kan. Jadi kalau yang dah bercadar, tilam dah bercadar tu sekurang-kurang kita tepuklah sikit. Tepuk-tepuk di tilam tu. Kalau pakai contoh macam tikar ke kan, mungkin jenis yang macam apa istilah macam toto tu kan. Jadi kalau yang tu kita memang betul-betul kibas lah, sebab mungkin ada benda-benda yang berbahaya, mungkin ada haiwan-haiwan ke apa kan. Jadi itu antara hikmah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Muslim. Jadi ibu-ibu sekalian, zaman Nabi sangat penting lah, sangat utama, sebab tidur pun di atas tanah, walaupun adanya beralas tapi tetap dia keselamatan tak macam hari ni. Jadi haiwan yang berbisa, berbahaya ni sangat mudah untuk berada kan dalam rumah. Kan dia tak selamat macam hari ni. Hari ni kita selamat lagi lah. Kadang-kadang adalah kan haiwan-haiwan yang berbahaya juga. Lipas budung pun ada. Lipas terbang pun ada. Jadi bila kita nak tidur tu kan, kadang mungkin kita kibas-kibas kan keluar lipas. Kita kibas-kibas keluar pula tikus. Kibas-kibas keluar pula arnab. Macam magic pula dah. Jadi mungkin ada benda-benda yang berbahaya lah. Sebab tu kita nak selamat, kita nak hati-hati, kita pun kibas je lah. Jadi nak selamat, maka itu adalah sunnah. Walaupun kita kata dah bersih dah apa pun, sebelum nak tidur tu tepuklah sikit paling kurang. Tepuk-tepuk sikit macam tu. Betul? Tidurlah. Kan? Walaupun dah bersihkan dah kan, kita dah basuh ke apa pun, dia sunnah kan sebelum tidur tepuk sikit dan sebutkan nama Allah, bismillah. Kita pun dah ada amal satu doa kan, kita dah baca satu doa dah yang pun boleh kita amal ketika nak kibas tempat tidur tu. Disebut dalam hadis kan, bismika rabbi wa ta'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Yang disebutkan kita dah bincang dulu lah dalam bab tentang tidur. Jadi ibu sekalian, paling kurang bacalah bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim. So itulah hadis pertama ni, kita boleh ambil pengajaran. Baik, kita lihat pada hadis yang kedua. Hadis yang kedua ni yang disebutkan daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang tidur di malam hari dalam keadaan pada tangannya terdapat sisa lemak atau bau daging. Ni typo juga ni Saya kena cek balik slide ni. Sisa lemak atau bau daging maknanya dalam keadaan tak bersih tangannya lah.
kemudian berlaku sesuatu padanya pada malam tersebut, maka tiadalah yang harus dia persalahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis yang sahih disebut dalam kitab Al-Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari, nombor hadis 1220. Baik, jadi ibu-ibu sekalian, ini hadis yang kedua. Hadis kedua ni daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ubadah dia hadis yang ketiga. Baik, jadi disebutkan dalam hadis ni tentang satu benda kita jarang kita bincangkan, kan? Iaitu tangan yang ada sisa lemak ataupun daging. Jadi kita perasan pada hari ni kalau kita makan lah kan, yang jenis biasanya yang lemak daging ni maknanya biasanya makan daging lah kan, daging lembu ke apa, kambing kan. Jenis yang memang dia akan melekat sikit kan. Yang sisa tu akan melekat pada tangan. Bagi kita makan guna tangan lah. Kan. Bahkan apa makanan lain pun kebanyakannya macam tu. Jenis-jenis yang berminyak ke kan. Jenis-jenis yang ada kesan pada tangan tu. Jadi Nabi dah berikan teguran. Nabi dah berikan satu pesanan. Kan, kalau ada apa-apa, sisanya ada lagi kat tangan tu, berlaku apa-apa, jangan salahkan orang lain lah, salahkan diri sendiri. Sebab apa? Dia menjadi sebab kan haiwan itu datang. Kan, kita sendiri yang kata macam mempersilakan. Dia macam konsep dia mudah lah kan. Kita makan-makan, tangan tak basuh, kan, makan makanan yang manis, tangan tak basuh, kita pun tertidur. Betul tertidur menyebabkan apa? Menyebabkan semut datang. Mungkin cicak pun datang. Kan? Jadi benda ni kan menyebabkan bahaya. Ibu bayangkan kan, kita duduk tidur ni tiba-tiba cicak datang, dia pun jilat kat kita kan. Jilat kat apa, kat mulut, jilat kat tangan. Kan, ini satu, dia jilat satu hal. Satu lagi kalau haiwan yang berbisa datang, haiwan yang menyebabkan kita mudarat, dia datang ke apa, kan jadi lagi masalah. Lepas tu jangan ada kesan bau, kesan sisa makanan tu jangan ada. Lepas tu kita sangat kena amalkan lepas makan, gunakan tangan tu, bersihkan betul-betul. Kita gunakanlah sabun pada hari ni kan. Dan kita pastikan tak ada bau jugalah, itu penting jugalah. Jadi baik itu ibu sekalian, kita kena pandai untuk makan ikut situasi. Kalau tempat yang memang kita tengok tak ada sabun, kan, dan kita takut risau nak makan guna tangan. Sebab apa? Kita takut benda tu melekat. Kan? Jadi kena pula kalau kita ni kita ni adalah tetamu. Kan? Ataupun orang yang ada nama kan. Bila kita pergi tempat tu maknanya orang ramai akan salam. Tak kira lah, tetamu pun sama je. Kita nak hati-hatilah bila orang salam ke apa, kita selesa sikit. Tak adalah kita kan, kita nak salam pun serba salah. Menyebabkan kita, contoh salam juga orang pegang tangan dia rasa melekit, dia bau pula kan, tak, macam tak bagus lah kan, tak, orang tak respect kita. Apa ni kan dah makan tapi tak jaga kebersihan. Jadi ibu sekalian, ini kita kena sama-sama fikirkan. Lepas tu jangan kita anggap kalau orang yang makan gunakan sudu garfu ni tak ikut sunnah ke apa. Tak, dia guna tangan lah tu kan, dia guna tangan lah, cuma dia bukanlah tangan direct ke mulut. Di tangan dia memegang sesuatu alat kan untuk dia makan. So tak jadi isu pun. Ada orang yang agak semangat pada sunnah, dia akan condemn, dia akan pertikai. Baguslah semangat pada sunnah tu, bagus gunakan tangan, tapi dia kena fikir juga menyeluruh. Jangan terlalu kata apa macam dia jumuk lah kan, terlalu jumuk sangat, dia fikirkan tangan, mesti tangan. Kalau tak tangan, tak sunnah. Kan? Kalau tak tangan, tak sayang Nabi. Janganlah terlalu sangat macam tu. Dia kena fikir meluas lah. Kan? Sebab apa orang tak pakai tangan? Makanan tu berminyak. Bila makan guna makanan berminyak ni, nak basuh tangan, sabun pula tak ada. Ataupun sabun ada, tapi campur dengan air. So tak kuat. Tak cukup kuat dia punya sabun tu. Lepas tu, bila dah basuh tu, contoh dah basuh guna sabun tapi ada kesan lagi, ada bau lagi, ada rasa lagi kan, melekit lagi. Kan benda ni kan agak susah kan, maknanya agak menyebabkan dia susah sikit.
Berarti kita kena pandailah kita untuk memikirkan situasi. Jangan cepat kita buat, kita hukum orang. Kan, lebih tak sesuai, kita cakap depan orang ramai. Apa ustaz ni, ustaz ajar tentang sunnah, ustaz makan guna sudu garfu. Kan, benda ni dia boleh berlaku lah. Jadi langsung tidak cerdik. Kita nak balas balik kan ayat kasar kan sakit hati pula kan. Kan kita jawab lah, ni makan guna apa? Guna kaki kan ni, guna tangan lah ni. Tapi tak adalah cakap macam tu kan. Kita pun gelak-gelak cover line je lah. Di dalam hati memang kita rasa terkilan jugalah kan. Agak kata apa, terasa lah juga. Sebab dia cakap depan ramai dan benda tu kita tak nak jadi isu besar. Kan kita jawab balik kan jadi kasar pula. Kan, jadi pandai-pandai kita lah cover. Itulah sebab tu orang tak pandai nak tegur ni masalah sikit. Kan, masalah. Lepas tu kita kena pandai, kena bijak. Jangan kita fikir terlalu jumut. Tangan lah tu. Bukan. Kita guna sudu garfu tu sama lah. Maknanya kita guna tangan lah tu. Kan, bukan guna tangan. So, memang terbaik kita gunakan tangan direct. Itu lagi terbaik kan. Tapi, bukan bermaksud kita guna sudu garfu tu tak kira sunnah. Bukanlah. Sunnah lah tu. Kan, sunnah lah tu. Cuma tidaklah sentuh pada tangan. Dan ada kepentingan. Kan. Sebab tu kalau habis sekalian, biasa kalau orang jadi tetamu, dia akan macam tu. Saya sendiri pun, bila saya jadi tetamu lah kan, pergi mana-mana, termasuklah program yang 4 hari ni kan. So, sedaya upaya, saya akan tengok cari tempat untuk basuh tangan yang ada sabun. Alhamdulillah lah, semua tempat saya pergi ni ada disediakan sabun. Kan. Jadi, pada waktu yang sesuai nak makan guna tangan, ataupun memang perlu makan guna tangan, so saya guna tangan tengah hari lah biasanya. Tapi waktu yang lain, contoh macam pagi makan ringan-ringan kan, apa kadang dia memang dah sediakan sudu garfu, ada memang dia dah ready dengan sudu garfu, dah letak dah dekat pinggan tu. So dah letak macam tu, kita memang nak guna tangan tapi tengok dah letak, kita pun kebetulan nak kata cepat, nak segera nak mulakan program kan. So kalau gunakan tangan, satu kita dah letakkan balik apa yang dia dah letak tu, kita asingkan kan, macam kita tidak menghargai apa yang dia buat kan. Satu lagi, kita pun nak basuh tangan, nak bersihkan, makan masa lah kan, kita nak cepat. So dia dah sedia, so apa lagi kita makan terus, kita pun mudahlah mula tisu lah, terus kita bergerak mulakan program. So cepat sikit berbanding nak basuh tangan, nak bersihkan, nak lap, makan masa kan, nak hilangkan bau lah, berulang kali basuh lah kan. So dia ikut pada keadaan. Jadi yang penting pastikan tidak ada kesan lah pada tangan tu ketika nak tidur, kerana dia boleh menyebabkan haiwan ataupun sesuatu benda tu datang. Dan dia jadi macam penarik, macam magnet. Baik, so ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga disebutkan daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Kemudian beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, siapa yang terjaga di tengah malam lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Kemudian dia berkata, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah bagiku. Lantas dia berdoa, maka nescaya akan dikabulkan baginya. Dan sekiranya dia berwuduk lalu bersolat, nescaya akan diterima salatnya. Hadis sahih Al-Bukhari 1154. Baik, ibu sekalian ni saya yakin ibu yang mesti ingat lagi kan, kita dah pernah bincang dulu dalam bab tidur yang mana sunnah ni kita amal ketika bangkit tengah malam secara mengejut. Maknanya kita panggil mengigau lah, tiba-tiba bangun kan, bunyi anjing ke, bunyi mungkin anak nangis ke, apa-apa asbab lah, kita bangun mungkin mimpi buruk ke, kita nak pergi tandas ke, ada orang kejut ke, bunyi alarm yang salah letak ke, macam-macam sebab kita bangkit waktu malam tu. So kita amalkanlah zikir ni. Tak mampu zikir panjang-panjang macam ni, sekurang-kurang zikirlah apa-apa yang bebas. Tak ada pula nak zikir apa pun, yang penting kita amalkan zikir. Mungkin alhamdulillah, mungkin Allahu akbar, mungkin astaghfirullah kan. Yang penting zikir di mulut kita ni tak lekang lah kan, dia tak lekang dalam di bibir kita. Jadi lepas tu bacakan doa, dibacalah Allahumma ghafirli atau apa-apa doa, maka akan dikabulkan. Dan dia berwuduk dan bersolat, maka akan diterima solat dia.
Jadi Nabi berikan kita satu gambaran, waktu-waktu macam ni adalah waktu-waktu terbaik untuk kita beribadah. So apa dia punya kaedah? Berzikir, kemudian kita berdoa, paling kurang Allahumma firli atau apa-apa doa yang lain. Kemudian kita pun akan mendirikan solat. Dia berwuduk, lalu dia mendirikan solat. Baik. Jadi Bapak sekalian, inilah tentang hadis yang ketiga. Kita dah bincang dah, so kita tak nak bincang panjang-panjang lah, sekadar ulang kaji je. Kita lihat apa yang penulis kitab meletakkan dalam latar belakang bab. Apabila seseorang manusia itu ingin tidur, syaitan akan mendatangkan urusan-urusan yang melekakan mereka dari melakukan persiapan menghadapi kematian yang kecil, yakni tidur. Ibu-ibu sekalian, kita dah pernah bincang dulu. Dalam bab tidur dulu, kita dah sebut tidur ni disebut sebagai kematian yang kecil. Apa bukti dalil dia dalam hadis Al-Bukhari yang disebutkan dalam isu doa tu. Tak silap Al-Bukhari 6312. Kalau yang doa kibas sebab tidur tu dalam Al-Bukhari 6320. Tak silap. Jadi dalam 6312 Al-Bukhari disebutkan doa yang kita baca, yang Nabi baca lah, iaitu sebelum tidur, Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan nama Engkau aku hidup dan dengan nama Engkau aku mati. Dan ahya dengan amutu. Jadi hadis ni menjadi saksi tentang tidur tu dikira sebagai kematian. Kematian. Sebab apa? Kita tak bergerak kan? Maknanya kita kata apa, bukan tak bergerak apa. Kita tidak buat apa-apa yang memberi kesan. Kan, dosa pun tak ada, pahala pun tak ada. Macam orang matilah. Itu dia dimaksudkan dengan kematian. Bahkan ada juga kalam ulama ataupun kajian yang ulama sebutkan, waktu tu roh akan keluar daripada jasad. Tapi ini tidak dibuktikan lah secara saintifik, memang tak ada. Secara dalil pun tidak jelas. Roh keluar daripada jasad. Sebab kita tahu roh keluar daripada jasad ni waktu kematian yang sebenar, yang mana sangat menyakitkan. Kan? Jadi kalau masa tidur tak rasa sakit macam tu kan. Jadi perkara ni masih dalam ruang khilaf lah, perbincangan ulama. Sebab dia tidak ada jelas. Kaedah saintifik pun tak ada. Bab roh memang tak ada langsung boleh dibuktikan. Dan dalam dari sudut kajian agama pun dia terhad sekadar pandangan ulama sahaja. Berdasarkan apa? Berdasarkan kepada ayat-ayat yang kita sebut tadi lah, hadis yang sebut tadi, yang mana tentang doa tidur tu dikira sebagai kematian. So sebab tu ada orang dia tidur mati kan, tidur macam mana tak sedar langsung. Lepas tu bila dia sampai kesedaran tu, Allah bagi kesedaran, baru dia bangun. Kan? So dalam keadaan tu macam seolah-olah orang tu dah matilah. Betul, kita panggil kematian yang kecil. Dalam doa macam tu kita baca kan, Bismillahumma amutu wa ahya ataupun ahya wa amut. Yang pasti ada satu tidur, ada satu hidup, ada satu mati. Ahya dengan amut. Sama ada ahya wa amutu ataupun amutu wa ahya. Dia jangan dua-dua amutu. Itu mau mati nama dia. Kan? Dengan nama Engkau ya Allah, aku mati. Itu memang nak mati lah tu nama dia. Jadi kita bacalah antara dua lah, sama ada ahya wa amutu ataupun amutu wa ahya. Terpulang. Dua-dua ada maksud. Kalau ahya wa amut, aku dah hidup hari ni ya Allah, aku nak tidur. Kalau amutu wa ahya, aku nak tidur ya Allah, aku nak bangkit pada esok. Dua-dua ada maksud. Dua-dua dalam riwayat hadis disebutkan. Boleh dibaca. Dia boleh ubah tempat kerana memberikan maksud yang sama sahaja. Dia maknanya dia dah tidur, dia nak tidur dan dia nak bangun. Ataupun dia dah hidup hari ni, dia nak tidur pula sekarang. So dia memberikan maksud yang sama. Baik. Jadi ibu-ibu sekalian, kita tengok apa lagi yang penulis kitab letakkan. So kita nak tidur, syaitan akan menyebabkan kita leka lah nak tidur. Semakin besar kelekaan yang datang sebelum tidur, semakin besar gangguan syaitan sewaktu seorang itu tidur. Sedangkan pengakhiran hari yang terbaik yang bagi seorang itu adalah tetap pada tidurnya.
Sebagaimana kita menginginkan pengakhiran yang kehidupan kita dengan kematian yang baik, sewajarnya kita mengakhiri hari-hari kita dengan baik untuk menghadapi kematian kecil, yang tidur setiap malam. Jadi bapak sekalian, ala-ala kita sebut tentang tidur ni, kita masuk juga satu lagi amalan, iaitu dalam riwayat Abu Daud yang disebutkan 5045 tak silap, 5045, yang mana saya kira kita dah bincang dulu lama dah tentang zikir sebelum tidur. Kita kalau bolehlah ibu sekalian, kita cuba amalkan secara persendirian. Zikir sebelum tidur, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Dia macam zikir Fatimah, zikir penat. Kan zikir ketika penat lebih kurang sama, cuma zikir Fatimah ni dia ada sedikit perbezaan. Ada riwayat sebut sama, ada dalam riwayat Al-Bukhari 3705 disebutkan dia berubah sikit je, berubah pada kedudukan. Dia Allahu Akbar dulu 34, lepas tu subhanallah 33, lepas tu alhamdulillah 33. Tapi kalau riwayat Abu Daud 5045 ni disebutkan sama je, zikir tidur pun sama, Fatimah pun sama. Apa dia tu? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Itu yang ada sedikit perbezaan. Ala kulli hal, bilangan dia sama, kiraan dia sama. Antara sunnah sebelum tidur adalah kita amalkan zikir tu. Amalkan zikir, kita baca ayat kursi, kita baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah, kita baca apa lagi? Kita amalkan doa tidur, kibas tempat tidur, kita berwudu, kan? Baca Al-Mulk pada malam sebelum tidur. Jadi ini antara perkara-perkara yang sunnah, belaka-belaka sunnah belaka semua. Yang kita kalau boleh ibu sekalian, tak mampu semua, jangan tinggalkan semualah. Buatlah sedaya upaya yang boleh. Kalau tak mampu zikir banyak-banyak, zikirlah pendek-pendek. Kan kalau tak mampu doa panjang-panjang, doalah pendek-pendek. Tak ingat doa dia, bacalah bismillah. Jadi yang penting kita ada usaha nak buat kebaikan. Jadi pastikan kita sebagaimana kita nak kehidupan kita kan diakhiri dengan kematian yang baik. Macam itulah kita kena ingat, setiap hari kita tutup dengan tidur yang baik. Tutup dengan sunnah tidur yang baik. Buka pun dengan yang baik. Kan pagi-pagi bangkit, buat kebaikan. Solatnya, kan solat-solat sunatnya. Kemudian kita amalkan zikir-zikirnya. Kita amalkan juga amal soleh yang lain. Kita solat solat sunat kan. Jadi yang penting kita buatlah kebaikan. Jangan kita biar hari tu mula dengan perkara kejahatan, kan, keburukan. Ada orang macam tu kan. Dia bangkit-bangkit, dia tak solat subuh pun ada. Kan, bangkit, lepas tu macam negatif lah. Dia buat benda yang tak bagus kan, lepas tu marah-marah orang. Akhirnya orang tak semangat dah. Kan, elok kita bersemangat, contohlah anak tu dah bersemangat dah. Kita yang dari mak ayah je, kita buat benda yang tak berapa nak bagus, lepas tu kita marah-marah dia pula kan. Dia pula jadi negatif. Janganlah, tak patutlah macam tu. So sekarang kita ingatlah cara kita nak habiskan, kita nak akhirkan kehidupan kita dengan baik. Macam tu lah, setiap hari tutuplah dengan kebaikan. Amalkanlah sunnah Nabi. Tak mampu semua, jangan tinggalkan semua. Baik, kita lihat sebagai penutup untuk pagi ni pada pengajaran. Okey. Pertama, terdapat beberapa adab yang seharusnya diamalkan sebelum tidur. Seperti mengibas tempat tidur walaupun sudah dibuat pada waktu pagi selepas bangun dari tidur. Berwuduk, memadam lampu, menutup pintu dan menutup bekas. Baik, ibu sekalian, ini semua ada kaitan dengan apa yang kita dah bincang dulu. Jadi, tentang kibas tempat tidur, kita dah sebut tadi, walaupun dah buat, walaupun kita kata apa, tak ada apa-apa keperluan khusus, tetap kita buat. Sekurang-kurang tepuk-tepuk sikit menjadilah. Itu adalah satu benda yang kita ambil berkat pada sunnah. Kemudian kita berwuduk, memadam lampu. Wuduk kita tahu dah, bukan basuh kaki je. Jangan kita hanya membasuh kaki.
Kan berapa ramai antara kita yang suka amalkan kan, bila nak tidur basuh kaki sahaja. Lepas tu datang keluar datang daripada luar malam-malam sampai rumah basuh kaki. Betul dia tanya sebab apa dia baca basuh kaki kan, kita anggap, kita rasa oh ni dapat mengelakkan gangguan syaitan. Kan, jadi sebenarnya dari sudut hadis adalah berwuduk. Dalam wuduk tu yang terakhir tu adalah basuh kaki. Kan. So kita cuma ambil sikit je. Dah tak niat wuduk pun, tak sah wuduk tu kan, tak kira wuduk pun. Lepas tu kita anggap dia dapat, ada fadilat. Kita anggap benda tu dapat mengelakkan gangguan syaitan. Sedangkan yang jelas adalah wuduk. Jadi sebaik-baiknya berwuduk lah. Tak mampu banyak-banyak, buatlah yang wajib je. Buat yang rukun sahaja. Kan apa rukun wuduk ada 6 kan. Mula dengan niat, akhir yang tertib. Anggota dia 4 je. Basuh seluruh wajah, tangan sampai siku, sebahagian kepala dan juga kaki sampai buku lali. Jadi buat je lah sekali-sekali semua. Buat semua sekali, lepas tu dapat kira dah sah dah wuduk kan. Dah okey lah tu kan. Yang penting kita ambil lah wuduk, jangan hanya basuh kaki. Lepas tu memadam lampu. Yang ni pun dari sudut saintifik pun ada dibincangkan. Yang mana dalam keadaan gelap itu lebih sesuai kepada badan kita untuk satu proses kan. Apa nama, saya tak ingat proses apa nama dia. Tapi dia sebenarnya baik dalam keadaan gelap, bukan bercahaya. Lepas tu kalau nak buka lampu pun buka lampu yang kecil tu kan, lampu malam kan. Lampu tidur tu. Yang mana sekadar cahaya membantu kita bila kita nak bergerak. Takut dia macam, dia ikut pada tempat lah. Kadang ada tempat, ada bilik yang dah tutup semua pun ada cahaya luar. Ada cahaya luar dan dia nampak dalam tu. Jadi senang macam tu, tak payah buka lampu lah langsung kan. Tapi kalau ada tempat yang memang tak ada cahaya langsung, dia mana tak nampak langsung dan mungkin rumah dia, bilik dia macam berbahaya lah. Mungkin dia boleh terlanggar apa-apa, dia boleh cedera ke, mungkin jatuh ke apa kan. Jadi sebab tu ibu-ibu sekalian, kita pun buka lah lampu kecil lah kan, sekadar nampak sikit cahaya, sekadar kita boleh bergerak, berjalan lah, terutama nak pergi tandas ke apa kan, selamat, tak adalah bahaya. Tapi kalau rumah tu kita dah tahu, bilik kita walaupun gelap, kita tahu bergerak macam mana, kita tahu dah boleh agak-agak sentuh kan, maka itu lebih baik. Tadi ada yang komen tadi tu, melatonin tu, yang tu kan istilah dia, saya tak berapa pasti tapi ada kebaikan kan, bila tidur dalam keadaan gelap, ada satu proses yang mana proses tu membawa kebaikan kepada diri kita ni. Saya baca dulu tapi tak berapa ingat dah istilah dia apa. Tapi nak kata dia ada kebaikan. Dari sudut sunnah ni pun sama. Gelap tu lebih utama lah, lebih baik sebab waktu bercahaya ni dia menyebabkan tarikan kepada haiwan nak datang. Kan, haiwan pun nampak, dia lebih jelas, lebih mudah nak datang lah. Memang ada haiwan yang digerak dalam keadaan gelap kan, ada haiwan yang dalam keadaan cerah dia akan datang. Jadi betul-betul sekalian, kita just amalkan sahajalah untuk kebaikan, kita amalkan. Menutup pintu, menutup bekas, kita dah sebut dulu dalam isu tentang syaitan, yang mana kita bila masuk maghrib, kita tutup lah bekas ke, tutup pintu, sebutkan nama Allah juga supaya tak datangi oleh syaitan. Jadi sebab masalah apa ni, bila datang syaitan, bila dia berdamping kita, walaupun tak kena histeria lah kan, tapi menyebabkan kita akan leka, lalai, malas, macam-macam kejahatan dia boleh buat. Lepas tu kita tak nak, sebab kita kadang-kadang tak kuat iman kan, jadi kita akan mudah terikut dengan dia. Lepas tu nak selamat, kita pun elakkan, jangan bagi dia peluang langsung. Bagi dia peluang, akhirnya kita nak tinggalkan susah. Kita yang jadi susah kan. Betul ibu sekalian, kita amalkanlah sunnah ni ya. Baik, ini antara adab sebelum tidur. Lepas tu kita lihat lagi yang kedua. Apabila seseorang itu tidak membersihkan tangan sepenuhnya daripada saki baki makanan seperti lemak haiwan, dia akan terdedah kepada serangga dan haiwan yang berbisa yang membahayakan manusia. Risiko bahaya ke atas dirinya berganda kerana dia bukan sahaja tidak membersihkan tangannya dengan sempurna, malah dia juga lalai daripada meniati Allah sebelum tidur. Jadi biasakan pasal tak kita bila kita nak tidur kan, kadang kita rasa betul-betul macam mengantuk, betul-betul baru nak tidur kan. Kadang-kadang bila dah mengantuk sangat baru nak tidur,
Apa akan berlaku? Kita akan terus tidur. Kita rasa macam kita buat kerja kan. Buat kerja, kita minum lah Nescafe ke apa kan. Lepas tu kita nak bagi betul-betul ni lah kata apa, fresh lah kita nak buat kerja. Katalah sampai satu masa tu kita betul-betul dah rasa ngantuk. Betul mengantuk, mata dah kuyu sangat dah, melayu sangat dah. Lepas tu kita nak tidur tu, akhirnya apa? Kita akan rasa ngantuk lah. Akhirnya terus tidur. Kan? Jadi ini antara perkara yang kita kena elakkan. Seboleh-boleh kalau kita takut jadi macam tu, amalkan siap-siap sunnah-sunnah sebelum tidur. Amal siap-siap zikir, amal siap-siap lah doa ke apa ke, buatlah siap-siap. Takutlah dah jadi macam tu kan. Kalau contoh time-time kita bekerja waktu malam. Even time kita duduk tengok mungkin rehat kat apa, kat ruang tamu, tengok movie ke apa kan. Pun sama jugalah, kita pastikan sungguh-sungguh kita amalkan sunnah tadi. Tu yang saya sebut tadi, tak mampu semua jangan tinggal semua. Paling-paling pun doa tu adalah. Janganlah sampai mengantuk lah, lepas tu terus tidur, terus syahid kan. Janganlah macam tu Kalau boleh sekurang-kurang adalah bismillah pun okey lah. Lepas tu nak tidur kita tempat sempat sikit, kita bertepuk tempat tidur tu kan, kita baca bismillah kan, lepas tu tidur. Sekurang-kurang adalah sikit sunnah tu. Janganlah terus tidur macam tu je. Kan? Jadi cuba kita amalkan. Bagi orang yang terbaik, dia akan amalkan semuanya. Itu lebih baik, lebih sempurna. Baik. So ini yang kedua. Dan yang terakhir dalam tentang adab ni, disebutkan oleh penulis iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit di atas, menunjukkan dari hadis yang ketiga tu, amalan yang mendatangkan pahala yang besar dan waktu diterimanya doa, solat dan permohonan keampunan daripada Allah yang sering dilalaikan oleh kebanyakan orang. Oleh itu janganlah bersedih sekiranya anda terjaga di tengah malam, kerana ini sebenarnya memberi peluang kepada anda untuk melakukan amalan baik, iaitu berdoa dan mendirikan salat seperti yang dinyatakan dalam hadis di atas. Jadi kita biasa dengar kan orang cakap kalau bangun tengah malam ni sebenarnya Allah yang kejutkan. Kan? Allah nak dengar kita doa, Allah nak dengar kita beribadah. Dia macam bagi kita semangat lah sebenarnya kan. Yang pasti apa? Yang pasti itu telah Allah takdirkan. Memang kita nak bangun kan, kita tak plan nak bangun tengah malam. Kita mungkin plan bangun, dah tak kunci jam dah kan, kita plan nak bangun pukul 5 contohnya kan. Nak berlakulah waktu tu juga kita dengar bunyi something ke, kita termimpi ke, kita mungkin nampak kawan ke kan. Jadi kita pun bangkit tengah malam ni kan, pukul mungkin 2-3 pagi kan. Jadi kita dah bangkit dah ni. Dah bangkit, jadi kita kena ingat waktu ni, aku tak plan nak bangun ni, tiba-tiba boleh bangun. Maknanya special lah kita tu. Jadi cepat-cepat amalkan zikir pada Allah. Pandai-pandai alhamdulillah ya Allah, aku bangkit waktu sekarang ni, walaupun aku tak plan, aku mampu nak bangun. Kan, syukur pada Allah. Sebab alhamdulillah. Kalau boleh panjangkan lagi lebih baik lah. Baca zikir penuh tadi kan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baca sampai habis. Tak mampu, apa-apa zikir. Lepas tu doa pendek sikit. Lepas tu kalau mampu lagi, kita pergi wuduk dan solat malam tu. Okay, sebab ni waktu-waktu yang Allah pilih, tak semua orang boleh bangun. Biasa kalau orang betul-betul ada semangat, orang ada niat, orang ada semangat, dia ada target, dia nak bangun tu, walaupun dia tak kunci jam, dia akan boleh bangun. Kan, percaya tak kan? Kita contoh kita lah nak balik kampung kan, nak keluar tengah-tengah malam. Kita letakkan target siap-siap. Okay, nak bangun awal lah ni, esok ni kena bangun awal ni, nak drive. Nak bangun awal ni, nak macam contoh kaum-kaum ibu ni, okay, nak masak ke apa kan, nak ready barang-barang. Okay, anak-anak ni pula dia excited sangat lah nak keluar tengah malam ni kan, dia jadi lain sikit kan. Yang ayah-ayah ni pula dia akan excited nak bangun, nak siap-siap nak drive kereta kan. So biasa kan macam-macam time macam ni, kita akan letakkan kunci jam juga. Mungkin katalah nak bangun pukul 2 macam tu, kita letakkan jam pukul 1 kan. Akhirnya kita pun boleh jadi bangkit lebih awal daripada tu. Sebab kita dah ada satu target, kesungguhan, minat, keinginan
minta pada Allah, letakkan usaha ada, letak kunci jam. Lepas tu kadang-kadang boleh bangkit lebih awal daripada biasa. Lebih awal daripada kita target. Sebab ada, nak kata apa, kesungguhan tu tinggi. Dan itu kita letakkan mindset kita, siap-siap dah, di, apa kata ni, subconscious mind ni, kan, minda separuh sedar ni, dan dia menyebabkan kita trigger nak bangun. Kan, dia sebab ada kesan chemical reaction kat situ kan. Jadi ibu sekalian, kita nak kata betapa pentingnya mindset dalam kehidupan kita ni. Kan, even apa-apa urusan lain pun sama. Kan, yang ibu sekalian kita tahu, kita boleh muhasabah lah. Benda ni kita boleh muhasabah, kita boleh bayangkan yang kita dah lalui. Tapi kalau kita azam yang sama, sekadar azam biasa-biasa macam tu kan, untuk nak bangun awal, tapi tak ada semangat pun, sekadar macam kalau bangun, bangunlah, tak bangun tak apalah. Akhirnya kadang-kadang tak bangun, kadang bangun. Kalau kita betul-betul target tu, tak ada apa-apa halangan, kita akan bangun. InsyaAllah lah kita akan bangun. Sebab apa? Dia memberikan kesan kesungguhan kita nak bangun tu. Lepas tu kalau bangun waktu macam ni, jangan kita rasa rugi. Kita rasa bersyukur. Sebab waktu ni semua bukan orang semua boleh bangun. Kan, orang terpilih je boleh bangun. Lepas tu kita ni kira terpilih lah. Terpilih, tinggal atas kita je. Kita nak buat apa? Kalau kita manfaatkan dengan kebaikan, Alhamdulillah. Kalau kita gunakan tu hanya tidur balik ke, kan, kita buat benda yang tak berapa nak bagus, rugilah. Kan, macam saya sendiri pun dulu ibu sekalian, bila fikir balik kan, time-time exam lah kan, terutama time exam. So kita target nak bangun awal, nak ulang kaji. Sebelum tu ada jugalah, tapi orang kata sekadar ulang, orang kata apa, sekadar macam tu je lah, tak adalah terlalu fokus sangat. So nak time-time minggu exam tu kan, seminggu sebelum minggu exam tu, so kita akan sungguh-sungguh target nak bangun awal lah kan. Kita nak betul-betul study lah, kita nak betul-betul fahamkan tajuk-tajuk kritikal apa semua. Lepas tu, nak kata apa, target tu bangun, katalah bangun letakkan pukul 4 macam tu. Boleh kata hampir setiap hari tu bangkit awal. Kan, bangkit awal daripada biasa. Lepas tu nak kata semangat tu dia macam sungguh-sungguh kan. Memang ayah keluar tanya ni buat apa tengah-tengah malam ni. Study nak dapat terbaik kan. So, dia memberi kesan yang baik. Sebab apa? Kita ada satu kesungguhan. Maka Allah bantu kita bangkit awal. So kita nak sebut apa kat sini? Apa intibar dia? Kita letak kesungguhan yang samalah untuk kita mendirikan solat malam. Itu intibar kat sini. Kan, kita letakkan semangat yang sama untuk kita bangkit malam solat sunat. Hari ni kan macam sekarang ni, kalau kita yang macam ibu sekalian kalau duduk di belah-belah Selangor KL, kan waktu awal kan, waktu lambat kan, 6-1 minit baru subuh kan. Jadi lambat sangat. Maknanya nak kata 5.30 bangkit pun, mandi pun sempat lagi solat sunat. Kan, ni 10 minit pun dah lebih kurang cukup lah kan. Sempat solat sunat lagi. So tinggal kita je lah nak ke tak nak buat. Kalau boleh ibu sekalian dalam adab tidur ni, kita pastikan sebelum kita amalkan sungguh-sungguh, selepas tu maknanya lepas dah selesai tidur semua, bangkit tu kan, solatlah sekejap. Kan, pilihlah mana-mana solat. Kalau boleh cuti sekolah ni, didiklah keluarga, anak sekali solat sunat. Kan, bangkitkan mereka, biasakan mereka bangkit awal sebelum subuh. Jangan kita je bangkit awal, diorang kena bangkit juga, kena latih diorang. Jangan kita kata oh cuti, tak apa Ustaz cuti, biar mereka cuti lah, biar mereka happy. Okey, betul lah, happy tu happy lah kan. Tapi adakah maksud cuti tu cuti kepada ibadah? Sebab kita kena ingat waktu sekolah, waktu dia bersekolah, kita bagi alasan, ataupun dia bagi alasan, pagi petang dia sekolah, malam dia ada tuition. Kan, dia fokus sekolah saja. Baguslah, memanglah buat kebaikan kan. Mungkin kena paksa apa tu dan cerita lah. Tapi Sabtu Ahad kita kata okey cuti rehat. Kan. Okey, lepas tu cuti sekolah panjang ni kan, dia dah seminggu nak habis dah seminggu ni. Pun sama kita bagi alasan dia cuti rehat sokmo kan. Lepas tu bila nak latih ibadah? Bila nak kuatkan semangat untuk beribadah pada Allah? Kan, jadi sebab tu cuti sekolah, cuti ni lah kita kena buat, latih dia. Kita lazimkan dia, okey contoh sekarang sekejap lagi solat duha, ajak sekali solat duha sama-sama kan. Mungkin pagi tadi bangun awal qiyamul lail, mungkin bawa pergi dia masjid surau, solat berjemaah. Sambil-sambil tu happy lah kan, nak berkelah ke apa buat lah. Tapi janganlah kita sampai cuti maksudnya tak ada langsung semangat agama, janganlah kan, jangan tak ada langsung semangat ibadah tu. Sekadar macam biasa je, bagi special sikit. Ni latih-latihkan untuk buat kebaikan tu lebih sikit.
cuti sekolah ni lah masa. Sebab hari sekolah dia dah jadi penat. Dia nak solat berjemaah tu pun jadi macam-macam alasan kan. Tak sempat lah apalah. Kelas lah apa bagai kan. Nak pergi sekolah awal lah apa. Tapi kalau cuti sekolah ni takkan kita bagi alasan lagi. Ya, nanti bila kita nak latih dia buat kebaikan, nak solat apa, nak ibadah ni semua. Betul sekalian, kita ingatlah adab tidur semua ni kita dah bincang. Mudah-mudahan dapatlah manfaat dan dapat kita amal, dapat kita sampaikan kepada orang lain. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang. Dan mudah-mudahan dapat kita amal, dapat sampai kepada orang lain lah. Istiqamah dalam kebaikan insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. A'udzubillahi sami'il alimi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana فردده إلينا إذا حاجتنا إليه ولا تنسناه يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا رب العالمين. أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحان الله وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.